bahasa mudahnya, bulan haram ni kalau zaman dahulu, bulan haram ni pada zaman dahulu, dia bulan yang kita akan berhenti berperang, gencatan senjata. Tapi pada zaman kita, bulan haram ini seperti adalah waktu-waktu promosi lah. Waktu-waktu promosi. Kalau kita nak naik kapal terbang, kita akan beli tiket yang ada promosi kan. Ada buka, contohlah 2-3 hari promosi. Berebutlah orang nak beli tiket. Ataupun adanya mata fair. Berebutlah orang nak pergi beli tiket untuk melancong ke luar negara. Contohlah. Dia akan manfaatkan ruang-ruang itu untuk dia dapatkan harga promosi. Biar duitnya sedikit tapi dia mampu untuk melancong. Sebab apa? Dia manfaatkan waktu tersebut. Macam itulah dengan adanya bulan haram. Allah Ta'ala letakkan satu tempoh yang mana kalau kita manfaatkan sungguh-sungguh, dia akan menjadikan ganjaran itu besar kepada kita. Okay. Jadinya sebab itulah, selepas peristiwa Bani Qainuqa ni tidak berlaku perang, melainkan satu perang namanya As-Sawiq. Dan As-Sawiq ni pun bukan perang. Okey, adakah ganjaran setiap bulan haram itu sama? Ya, ganjarannya adalah sama. Ganjarannya adalah sama. Allah melipat gandakan pahala dan Allah melipat gandakan juga azab. Setiap bulan-bulan haram ni sama kelebihan dia. Sama kelebihan dia. Melainkan iaitu pada 10 hari awal Zulhijjah, ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni al-ayyamil 'ashr. Itu lebih. Iaitu Allah berikan 10 hari yang paling istimewa, yang mana 10 hari itu amal solehnya paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, sekarang ni perang As-Sawiq ni dia bukan perang yang orang Quraisy nak memerangi Nabi ataupun Nabi nak memerangi Quraisy, tidak ada. Okey. Cuma perang ini adalah kerana nazar daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan sendiri buat nazar dan dia lakukan serangan ini bukan untuk membunuh tetapi adalah untuk menakut-nakutkan orang Madinah dan juga untuk mengganggu gugat keselamatan dan keharmonian orang Madinah. Jadi perbuatan Abu Sufyan ni macam mana? Dia adalah perbuatan yang salah lah. Sebab dia melanggar hukum hakam di dalam bulan haram. Okey, jangan kata berperang. Kita nak bermusuh, nak bertengkar pun ataupun kita nak mencabar seseorang pun tak dibenarkan di dalam bulan haram. Okey. Jadinya peristiwa ini berlaku di satu lokasi namanya Uraid. Okey. Setelah kematian Abu Jahal di Badar dan Abu Lahab di Mekah, maka Abu Sufyan diangkat menjadi pemimpin Quraisy di Mekah. Ibu-ibu tahu ke bagaimana kematian Abu Jahal di kota Mekah? Saya rasa mungkin sebahagian kita tahu kot cerita tentang kematian Abu Jahal di kota Mekah. Okey, iaitu kematian Abu Lahab, pakcik Nabi SAW di kota Mekah. Iaitu bicara berkaitan tentang Abu Lahab ni dipukul oleh hamba kepada pakcik Nabi yang bernama Al-Abbas. Isterinya namanya Ummul Fadl. Al-Abbas bin Abdul Muttalib ni pakcik Nabi. Makcik Nabi namanya Ummu Fadl. Dia ada seorang hamba dia. Hamba dia ni telah dipukul oleh Abu Lahab di kota Mekah. Jadinya makcik Nabi yang bernama Ummu Fadl telah cabut satu tiang kemah lalu pukul Abu Lahab dan menyebabkan Abu Lahab mati. Okey, Abu Lahabnya mati. Jadi bila Abu Lahab mati, Abu Jahal mati di Badar, itu menjadi sebab yang naik selepas itu pemerintahnya adalah Abu Sufyan. Okay. Dari sudut kriteria pemimpin Quraisy, Abu Sufyan ni dia duduk di hierarki yang paling tertinggi lah. Dari sudut kemampuan, kredibiliti dia, dari sudut kepimpinan dia yang paling menonjol. Okay, dia yang paling menonjol. Okay, betul. Abu Lahab ni mati di tangan seorang perempuan dan dia meninggal dalam keadaan sangat hina lah. Sebab apa? Tidak ada orang yang uruskan jenazahnya sampailah jenazahnya membusuk. Okay, bila orang Quraisy balik dalam keadaan kesedihan, tengok Abu Jahal macam tu, mereka tak ada rasa pun nak sedih lebih lagi lah. Bahkan dicampak saja dalam lubang lalu dikebumikan. Okay. Baik, jadinya yang naik pemerintah di kota Mekah adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan ni kita kata muda lagi lah waktu ni. Okey, kemudian
Oleh sebab ingin menjaga maruah bangsa Quraisy yang kalah di tangan muslimin Madinah di medan Badar yang tidak disertainya, Abu Sufyan telah bernazar tidak akan membasuh kepalanya dengan air selagi dia tidak dapat memerangi kaum muslimin. Kan Abu Jahal ni, kan Abu Sufyan ni dia tak join perang kan? Kan Abu Sufyan tak join perang. Kenapa? Sebab dia ni adalah pembawa barang dagangan. Dialah yang lari daripada roblok Nabi tu. Jadi dia nak cover balik rasa bersalah dia tu, apatah lagi setelah dia jadi pemimpin di kota Mekah, dia pun bernazar, saya takkan mandi selagi mana saya tak serang kota Madinah. Ada juga orang nazar macam ni kan, tak nak mandi. Okey, tak nak mandi. Dia samalah macam orang hari ni. Saya nazar kalau benang bola ni saya nak cukur kepala, nak bagi botak. Itu jadi kebiasaan bagi masyarakat zaman dulu sampailah ke masyarakat zaman hari ni. Okey, baik. Puan Marhani kata apa? Abu Lahab tak melawan ke? Baik, dia sebenarnya di masa dia pukul tu, dia menyerang. Jadinya Ummu Fadl ni dengan rasa marahnya sebab Abu Jahal pukul seorang hamba tanpa tuannya. Okay? Jadi dia ambil tiang tu, dia pukul sekali terus mati. Itu takdir daripada Allah lah. Dia pukul dan terus mati. Okay? Dia pukul terus mati. Okey, jadinya Abu Sufyan ni dia tunaikan perang As-Sawiq ni adalah kerana sempena daripada nazar dia. Saya takkan mandi selagi mana saya tak pergi menyerang kota Madinah. Okey, tapi sebabkan bulan ini adalah bulan haram, Abu Sufyan tak nak membunuh, tetapi dia hanya nak mengganggu-gugat sahaja kota Madinah. Abu Sufyan mempersiapkan 200 tentera berkuda untuk menunaikan nazarnya. Setibanya mereka di Uraid, daerah di pinggir Madinah, Abu Sufyan telah membunuh 2 orang muslimin. Ni 2 orang ni dia terpaksa bunuh. Iaitu 2 orang ni daripada kalangan petani-petani yang ada di kebun di kota Madinah. Okay, dia telah bunuh. Kemudian kemudian memusnahkan rumah dan ladang tanaman milik penduduk di situ. Setelah membuat kacau, mereka bergegas pulang melarikan diri. Okay, tujuan dia bukan untuk serang kota Madinah. Dia hanya datang dan dia akan pergi. Tujuan dia adalah untuk menakut-nakutkan orang Madinah dan orang Madinah rasa tak selamat dan tidak tenteram di bawah pentadbiran Nabi. Okay. Supaya berita ini sampai kepada Nabi, baginda terus bergegas ke Uraid untuk mengejar tentera Abu Sufyan. Namun mereka sudah jauh melarikan diri sambil melemparkan as-sawiq untuk meringankan bebanan. Sempena peristiwa ini, peperangan ini digelar sebagai Perang Sawiq. Sawiq ialah sejenis makanan yang diperbuat daripada campuran tepung bali dan gandum yang mereka bawa sebagai bekalan makanan. Okay, mereka nak laju lari ni, dia tinggalkan beban-beban ni supaya kuda tu makin laju untuk melarikan diri daripada Nabi dan juga tentera-tentera Islam. Okay. Jadi waktu tu mereka makan sawit je. Sawit ni kita kata apa, tepung gandum tu yang bercampur dengan tepung bali lah. Mungkin macam hari ni orang makan jemput-jemput ke kan, daripada tepung-tepung ni. Jadi dia gunakan itu sebagai makanan, bekalan makanan dia lah di dalam peperangan. Jadi bila Nabi kejar, dia rasa berat kudanya nak lari, maka dia lepaskanlah as-sawiq ni, bancuhan makanan ni. Dan sebab itulah perang ini dikenali sebagai Perang As-Sawiq. Habis perang ni, Abu Sufyan baru dapat mandi. Sebab apa? Dia bukan bernazar untuk membunuh Nabi. Dia hanya nazar untuk menyerang kota Madinah. Jadi dia dah tertunai nazarnya, maka dia pun mandi seperti biasa selepas peristiwa tersebut. Okey, baik. Itu antara cerita tentang Perang As-Sawiq. Okey, baik. Ibu-ibu tengok pada muka surat yang ke-68. Kita tengok pada muka surat yang ke-68. Ibu-ibu sekejap sekejap.
Okey. Baik. Sekarang kita tengok satu perang namanya Perang Bani Sulaim. Okey. Satu perang namanya Perang Bani Sulaim. Perang Bani Sulaim ni, okey, di sini ada dua pandangan. Ada dua pandangan. Satu disebutkan sebagai Perang Bani Sulaim yang dikenali sebagai yang berlaku di Qarqarah Al-Qudr. Ini ada satu lokasi lah di kota Madinah ni. Namanya Perang Bani Sulaim. Ada satu lagi riwayat menyebutkan Nabi SAW berperang dengan satu perang ni namanya Perang Zul Amar. Perang Zul Amar. Ni ada dua pandangan lah. Okay. Jadi pandangan di sini saya memilih iaitu Perang Bani Sulaim. Ni kita tak payah bincang lah. Nanti kita akan jumpa Perang Zul Amar tu. Dalam riwayat menyebutkan pada bulan Muharram ini ada dua perang. Satu Perang Bani Sulaim, satu lagi Perang Zul Amar. Okay. Tapi saya pilih Perang Bani Sulaim. Okey, kita tengok tentera muslimin 200 tentera. Ketua panglimanya Nabi, pembawa panjinya Ali bin Abi Talib, pemangku presidennya adalah Sibab bin Urfatah. Okey, Ibnu Qayyim mengatakan perang ini berlaku 7 hari selepas Nabi pulang daripada peperangan Badar pada bulan Syawal. Ini riwayat dia. Jadinya selepas Nabi menang dalam perang Badar tu, seminggu lepas tu berlakulah perang Bani Sulaim. Ini disebutkan dalam kitab-kitab sirah. Okey. Baik, Tuan Hanafi nak tanya soalan ke? Okey. Baik, tekan kot Alright. Jadinya perang Bani Sulaim ni dalam riwayat Ibnu Qayyim dia menyebutkan dia berlaku pada bulan Ramadan seminggu selepas Nabi pulang daripada perang Badar. Itu riwayat pertama lah. Okay. Namun Al-Waqidi meriwayatkan perang Bani Sulaim ni berlaku pada tahun yang ketiga Hijrah. Berlaku pada tahun ketiga Hijrah iaitu pada bulan Muharram. Jadi ada dua riwayat dekat sini. Okay. Jadinya peperangan ini terjadi selepas Nabi mendapat perkhabaran tentang serangan yang dilakukan oleh Bani Sulaim kepada kota Madinah. Nabi ni dia ada skuad-skuad pengintip dia. Dia punya apa kita spy dia memang ada di zaman dahulu memang ada. Lalu Nabi memutuskan untuk mempertahankan Madinah dengan menggempur mereka terlebih dahulu sebelum mereka sempat menyerang. Okey. Baik, kalau ibu-ibu ingat lagi masa kita nak bincang zaman Madinah ni, Nabi SAW letakkan tempoh 5 tahun di kota Madinah ni adalah dikenali sebagai Amul Difa'. Tahun defensif, tahun mereka mempertahankan diri. Okay? Tapi pertahankan diri ni tidak semestinya artinya Nabi hanya tunggu di Madinah, orang datang serang, baru Nabi pertahankan diri. Tidak. Mempertahankan diri ini juga adalah termasuk bila ada orang ada plan nak membunuh Nabi ke ataupun menyerang kota Madinah yang Nabi dapat berita daripada spy-spy Nabi ni, maka Nabi akan menyerang terlebih dahulu. Sebab Nabi tahu dari sudut kekuatan tentera Islam masih lagi lemah. Dari sudut aset-aset persenjataan umat Islam masih lagi lemah. Dari sudut risiko yang lebih besar, umat Islam paling tinggi risiko. Kalau menyerang dalam kota Madinah ni, kita ada wanita, kita ada orang tua, kita ada penduduk-penduduk Madinah yang kalangan-kalangan orang yang bukan keluar berperang. Jadinya cara Nabi nak mempertahankan kota Madinah ni salah satunya iaitu Nabi segera keluar berperang. Itu adalah berbentuk defensif. Kalau kita nak kata attacking ni maksudnya musuh tak buat apa-apa pun, tiba-tiba Nabi menyerang. Itu namanya attacking. Tapi kalau defensif, musuh dah ada niat dah. Dan musuh dah persiapkan kelengkapan untuk keluar menyerang kota Madinah, baru Nabi keluar menyerang mereka terlebih dahulu. Tujuan dia adalah untuk Nabi SAW menyekat dan menggagalkan setiap serangan-serangan daripada musuh. Sebab Nabi nak kata bijaklah dalam perancangan dia. Sebab kalau Nabi hanya menantikan dengan kita kekurangan kekuatan tentera dan kita kehilangan kekuatan senjata, sudah tentulah agak sukar untuk menang di dalam peperangan-peperangan tersebut. Okey. Jadinya Nabi SAW menyerang terlebih dahulu. Okey, sebelum saya pergi lebih jauh, kalau ibu-ibu tengok kita tak pernah dengar
bila Islam ni berkembang di seluruh dunia dan Islam masuk ke Eropah daripada benua daripada negara Sepanyol, kita tak pernah dengar pun satu dunia ni mengatakan Islam ini adalah penjajah. Kita tak dengar pun Islam ni sebagai penjajah. Yang kita dengar penjajah ni sama ada British, sama ada Belanda, sama ada mana lagi? Portugal dan sama ada Jepun dan yang lain-lain lah. Kita kata mereka ni penjajah. Tapi kalau Islam yang dapat menguasai sebahagian besar dunia ni, yang ramai pendengar Islam ni, kita tak panggil pun mereka sebagai penjajah. Kenapa? Sebab bermula daripada zaman Nabi sampailah ke zaman dahulu, memang tradisinya mereka datang membawa hidayah dan mereka datang membawa syariat, iaitu cara untuk hidup di atas muka bumi ini. Sebab itu bila mereka, mana-mana negara pun yang didatangi oleh Islam, mereka tak kata pun Islam ni adalah penjajah. Tapi Islam datang membawa ilmu. Dan Islam datang ni membawa hidayah daripada Allah Ta'ala. Dan itulah hikmah kenapa Nabi SAW buat serangan terlebih dahulu, dan kenapa Nabi SAW sebelum Nabi berperang, Nabi akan dakwah terlebih dahulu. Tujuan dia itu yang kita nampak. Sampai hari ni kita tak pernah dengar pun yang mana orang kata Islam ni adalah penjajah, tak ada. Okay? Sebab Islam datang tu membawa hidayah dan Islam membawa syariat sebagai panduan dalam kehidupan kita. Okay? Cuma bezanya hari ni orang panggil Islam ni sebagai teroris. Itu satu perkara je lah. Tapi nak kata Islam penjajah, tak. Orang lain kata Islam ni penjajah. British penjajah. Belanda penjajah. Kan? Jepun penjajah. Tapi untuk Islam tidak ada. Sedangkan Islam berkembang sangat luas. Okay? Mana-mana negara kita pergi mesti jumpa orang Islam. Kerana tak dipanggil sebagai penjajah kerana mereka datang ke setiap negara ni dengan membawa hidayah, membawa bentuk cara hidup yang betulnya. Okey. Baik, jadinya Nabi SAW memutuskan untuk pertahankan Madinah dengan menggempur mereka terlebih dahulu sebelum mereka sempat menyerang. Maka 200 tentera muslimin dipersiapkan dan menuju ke Qarqarah Al-Qudr, lokasi penempatan Bani Sulaim. Okay, Nabi SAW menyerang terlebih dahulu. Bila berlakunya serangan hendak, menyebabkan musuh-musuh Nabi daripada kalangan Bani Sulaim ni surrender lah. Sebab apa? Mereka tak dapat persiapkan dan tak dapat menyempurnakan dia punya kita kata kelengkapan perang. Dan saya ingat lagi, saya pernah sebut pada ibu-ibu, dan inilah yang berlaku dan dilakukan oleh orang-orang Yahudi di dalam peperangan 6 hari. Kalau ibu-ibu Google, ada satu perang ni namanya Perang 6 hari. Okay, satu perang ni namanya Perang 6 hari. Ia perang di antara orang Yahudi dengan orang-orang Arab di rantau Arab. Dan orang Yahudi, mereka menyerang, kita kata Air Force, tentera udara bagi kerajaan Mesir. Sebab di rantau Arab ketika itu, tentera yang paling mahir dan tentera yang memiliki aset yang paling canggih di rantau Arab adalah tentera Mesir. Khususnya tentera udara mereka. Paling canggih. Alatan-alatan dia, kekuatan dia, ketenteraan dia paling kuat, paling canggih. Jadinya, Yahudi ni dia serang terlebih dahulu tentera-tentera udara daripada kalangan negeri Mesir. Dia lakukan serangan secara mendadak dan secara hintip, iaitu mereka menyerang pada awal pagi sekitar waktu subuh. Okay? Mereka serang pada waktu subuh. Dan menjadi tradisi orang-orang Yahudi, orang-orang Mesir ni, waktu pagi atau waktu subuhnya adalah waktu mereka akan minum teh lah. Dia akan minum teh. Dan serangan secara mendadak tu menyebabkan tentera-tentera udara daripada Mesir ni tak dapat mempersiapkan dia punya kesenjataan dia, dan akhirnya mereka kalah di dalam peperangan tersebut. Bila tentera Mesir kalah, maka tentera-tentera negara Islam yang lain lebih mudahlah untuk dikalahkan. Sebab itu nama perang ini adalah Perang 6 hari. Yang mana Israel berjaya meluaskan wilayahnya kurang daripada 6 hari. Okay? Termasuklah lokasi-lokasi yang pernah ibu-ibu tengok dalam peperangan ini. Sebahagian daripada Jordan, sebahagian daripada Syria duduk di bawah wilayah tentera-tentera Israel pada zaman itulah. Okay. Jadinya
Nabi macam tu juga. Nabi buat serangan ni adalah dengan serangan hendap. Kerana kita kurang kekuatan, maka kita pun menyerang pada awalnya. Tujuannya adalah untuk kita menang dalam peperangan. Okey. Baik, ada soalan ke? Okey. Kita tekanlah tu Okey, sekarang ni namun setibanya pasukan Nabi di sana, penduduk Bani Sulaim telah melarikan diri dengan meninggalkan 500 ekor unta dan seorang hamba. Semuanya yang tinggalkan ini telah dijadikan sebagai ghanimah dan harta tawanan. Bukan mereka tinggalkan, sebenarnya mereka tak sempat nak bawa lari. Tak sempat. Sebab Nabi datang dan Nabi datang dengan tentera-tentera daripada Madinah. Okay, jadi Nabi datang menyerang mereka. Okey, taktik jahat kaum musyrikin Quraisy. Okey. Dalam di sebalik tercetusnya peperangan Bani Sulaim ini ialah kaum musyrikin Mekah yang tewas di Badar. Lalu mereka berusaha mencari suku-suku Arab yang boleh dijadikan alat untuk memerangi Nabi dan umat Islam di Madinah dalam masa terdekat. Maka mereka memilih Bani Sulaim kerana lokasi perkampungannya lebih hampir dengan Madinah. Selain mereka sangat memusuhi Islam. Ringkasnya, pemimpin Bani Sulaim bersetuju dan memerangi Madinah. Namun sebab mendengar tentera Madinah akan memerangi mereka secara mendadak, sebelum mereka sempat menyerang, pemimpin Bani Sulaim mengambil keputusan untuk melarikan diri terlebih dahulu sementara menyusun semula kekuatan dan strategi mereka. Okay, ini antaralah yang dilakukan. Mereka pun ada spy. Bila Nabi SAW nak serang mereka, spy dia dah roja lah kat pemimpin daripada Bani Sulaim. Nabi SAW telah mempersiapkan senjata untuk berperang dengan mereka. Okay, maka disebabkan itulah mereka pun melarikan diri. Okay, alright. Baik, itu perang Bani Sulaim. Sekarang kita nak tengok perang Sariyah Muhammad bin Maslamah. Okey, cerita ni panjang. Okey, Muhammad bin Maslamah ni cerita ni panjang. Okey. Yang ini kita kena cerita detail sedikit lah. Cerita detail sikit. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 14 Rabiul Awal Sariyah Muhammad bin Maslamah. Okey, Nabi sengaja memilih Muhammad bin Maslamah sebab Muhammad bin Maslamah ni adalah orang Islam, sahabat Nabi dan ahli keluarganya daripada kalangan orang Yahudi. Okay, daripada kalangan orang Yahudi. Okay, jadinya Muhammad bin Maslamah ni menyahut seruan Nabi ni sebab dia sendiri yang nak menghadapi ahli keluarga dia. Iaitu daripada kalangan orang Yahudi. Okey. Misi kali ni dia special lah, misi kali ni. Sebab apa? Nabi sendiri menghantar sahabat Nabi untuk membunuh seorang lelaki yang paling kaya di kota Madinah. Iaitu namanya Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf. Okey. Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab ni dia adalah orang Yahudi daripada kabilah Bani Nadir. Kalau ibu-ibu pernah sampai ke kubur dia, ibu-ibu boleh tengok kubur dia adalah berada dalam perkampungan Bani Nadir. Yang saya tunjuk, ada tak? Sekejap Okey, baik, saya share ibu-ibu Okey, ibu-ibu nampak ke? Ibu-ibu nampak? Boleh? Nampak Ustaz. Okey, nampak. Alright. Baik, di sinilah adalah istana Ka'ab bin Al-Ashraf. Istana Ka'ab bin Al-Ashraf ni antara istana yang paling mewah lah. Sebab Ka'ab bin Al-Ashraf ni adalah orang yang terhormat di kota Madinah.
Pertama, dia ni adalah orang yang kaya raya. Orang yang hidupnya bermewah-mewah. Kedua, dia ni adalah orang yang tampan di kota Madinah. Ketiga, dia adalah penyair. Penyair ni dia bekerja sebagai influencer lah. Okay. Contohlah Nabi SAW dalam Islam, Nabi ada juga kalangan-kalangan Nabi daripada kalangan penyair. Penyair ni kalau hari ni konteks dia, kita nak tunjukkan kita punya syarikat ni bagus produk dia, kita akan libatkan kita punya influencer media sosial kita ni terlibat dengan syarikat kita. Dia tolong promotekan. Okey. Yang itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memilih iaitu orang yang seperti ini, okey, untuk memberi pengaruh kepada orang-orang lain agar terpikat dengan Islam. Jadinya Ka'ab ni dia ada kemampuan tu, iaitu dia ni adalah sebagai seorang penyair. Okey, dia punya pengaruh dia besar. Pengaruh dia besar. Jadinya dia dah sudah orang kaya, orang terhormat. Dia ni adalah ahli perniagaan. Dia ni juga adalah penyair. Dan dia ni memiliki bermacam-macam nikmat lah yang Allah berikan kepada Ka'ab al-Ashraf. Okay. Cumanya selepas tentera Badar kalah di dalam perang Badar, okay, selepas tentera Badar ni, tentera Quraisy kalah dalam perang Badar, Ka'ab ni daripada Madinah dia pergi ke Mekah. Dia pergi ke Mekah dan dia telah memburuk-burukkan Nabi SAW kepada orang-orang Mekah. Yang itulah yang menimbulkan kemarahan Nabi dan para sahabat sehinggalah cetusnya perang namanya perang pembunuhan Ka'ab bin al-Ashraf. Okey, berlakulah pembunuhan ni. Ibu-ibu boleh pergi kota ni Okey, kita tengok dulu sebelum kita nak cerita lanjut. Ibu-ibu buka muka surat yang ke-70. Minta. Buka muka surat yang ke-71. Buka muka surat 71, kita tengok sedikit berkaitan tentang siapakah Ka'ab bin al-Ashraf. Siapakah Ka'ab bin al-Ashraf? Baik. Siapakah Ka'ab bin al-Ashraf? Pertama, dia adalah salah seorang Yahudi yang berketurunan Arab daripada kabilah Tai yang di sebelah bapanya dan berketurunan Bani Nadir daripada sebelah ibunya. Okay, dia orang Arab tapi dia ni orang Yahudi. Sebab orang Yahudi zaman Nabi ni, dialah orang Yahudi yang telah diasimilasikan. Budayanya, percakapannya, pergaulannya, semuanya macam Arab walaupun dia ni orang Yahudi. Kedua, memiliki sebuah kubu yang kukuh sebagai tempat perlindungan yang terletak di antara perkampungan Yahudi Bani Nadir dan juga perkampungan Bani Quraizah. Bani Nadir dan Bani Quraizah ni dua-dua adalah Yahudi. Saya pernah sampailah ke kawasan ni. Okey ya Saya pernah sampailah dekat mana ni jap Okey. Okey, saya pernah sampai dekat kawasan ni. Kita sendiri boleh tengok betapa besarnya kubu Ka'ab bin al-Ashraf ni. Istana dia besar istana dia. Saya nak bayangkan istana dia tak tahu nak cakap macam mana. Tapi istana dia besar lah. Kalau ibu-ibu pernah pergi, ibu-ibu boleh tengoklah besar istana Ka'ab bin al-Ashraf. Baik. Yang berikutnya, sebaik kekalahan musyrikin di Badar, rasa permusuhan Ka'ab terhadap Rasulullah semakin meluap-luap. Ka'ab telah mengumpulkan para pembesar Yahudi di kubunya untuk merancang agenda menentang umat Islam. Baik. Ka'ab bin al-Ashraf ni, bila dia tengok orang musyrikin kalah dalam perang Badar, dia rasa tak puas hati. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke kota Mekah dan dia telah membaca syair-syair. Dia telah membaca syair-syair. Dan syair-syair itu adalah untuk menghina Nabi SAW. Dia cakap macam-macam. Nabi itulah, Nabi inilah, Nabi begitulah, Nabi begini. Dia burukkan Nabi. Sedangkan dalam perjanjian Piagam Madinah, dia masih lagi tertakluk dalam undang-undang Nabi. Okey. Oh, saya tak on kamera minta. Saya tak on kamera, ya Allah, minta maaf. Okey, minta maaf tak on kamera. Okey. Baik, jadinya Ka'ab bin al-Ashraf ni dia pandai bersyair kan, dia boleh pengaruh orang lain. Jadi dia pergi ke Mekah, dia zahirkan pemusuhan kepada Nabi dengan dia bersyair dengan syair yang menghina
Nabi dan keluarga Nabi. Menghina Nabi dan juga orang-orang Islam di kota Madinah. Benda tu bagi Nabi melampau. Sebab apa? Sebab dia terikat dengan perjanjian piagam Madinah. Bila Nabi SAW masuk kota Madinah, Nabi ada buat satu perjanjian dengan orang Yahudi secara khusus. Tujuan dia, Nabi tak nak timbul masalah-masalah macam ni. Jadinya kalau timbul masalah, Nabi boleh jatuhkan hukuman kepada mereka. Sebab mereka duduk di dalam wilayah Islam. Okay? Sebab itu pentingnya umat Islam ni memegang kuasa dalam sesebuah kerajaan. Memegang kuasa dalam sesebuah kemasyarakatan. Sebab apa? Kalau tanpa kuasa, kita tak dapat untuk membangunkan undang-undang Allah. Okay? Dan apabila tidak ada undang-undang Allah yang dilaksanakan, sudah pastilah tidak ada keadilan yang akan tercapai. Okay? Jadinya, Nabi SAW ni, bila dengar Ka'ab bin Al-Ashraf ni buruk-burukkan Nabi di kota Mekah, maka itulah menyebabkan Nabi SAW pesan pada sahabat-sahabat Nabi, siapa yang nak pergi membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Okay. Mungkin perkataan ni kita rasa macam ganas, macam jahat lah. Kenapa Nabi nak kena bunuh orang ni secara individu? Sebenarnya tidak. Tujuan Nabi buat macam ni adalah Nabi nak tutup ruang supaya tidak akan ada isu yang timbul selepas ini. Okay. Nabi tutup ruang. Maksudnya kalau kita lah dekat Malaysia hari ni, ada golongan LGBT lah, ada golongan yang buat maksiat macam ni lah, ada golongan buat maksiat macam ni. Kalaulah Nabi hidup zaman hari ni, percayalah, Nabi akan tutup semua pintu kemaksiatan. Nabi tak akan benarkan sama sekali. Nabi akan tutup. Nabi tak biarkan. Hari ni kita tengok, kita biarkan. Bila dah berlaku satu masalah, kita biarkan. Sampai masalah itu membarah dalam masyarakat. Itu berlaku pada zaman kita lah. Tapi kalau zaman Nabi, Nabi takkan izinkan. Okay? Sebab itu bila berlaku kes macam ni, Nabi pun tanya pada sahabat-sahabat Nabi SAW, siapa yang nak pergi bunuh Ka'ab ni? Maka waktu tu yang angkat tangan adalah Muhammad bin Maslamah. Dia ni orang Madinah. Dan dia ni adalah ahli keluarga daripada keluarga orang-orang Yahudi. Dan dialah orang yang paling layak untuk menjalankan misi ni. Okay? Dia lah orang yang paling layak untuk menjalankan misi ni. Okey. Baik. Cuba ibu-ibu tengok muka surat 71 tu, bawah sekali tu ada info kan. Oh ya, minta maaf. Sebelum kita baca info tu, kita baca dulu dia punya personality Ka'ab ni Okey. Kesan daripada provokasi Ka'ab untuk memerangi Nabi di Mekah, musyrikin Quraisy kembali bersemangat untuk menyerang Madinah. Ka'ab antara pencetus awal peperangan Uhud. Sebab apa disebut? Contohlah macam ni. Kita Malaysia lawan dengan satu tim daripada Bangladesh. Contohlah lawan bola kan. Bangladesh menang 10-0. Malaysia kalah. Sedangkan Bangladesh ni dia tak ada padang, dia tak ada gymnasium, dia tak ada apa-apa pun tapi boleh menang. Sampai saya pula, saya jadi batu api. Saya pergi dekat tempat orang Malaysia ni, saya kata apa? Kalau macam ni lah perangai kamu main bola, baik berhenti je lah, tak payah main bola. Tak payah jadi profesional. Baik panggil tim daripada Bangladesh ni main bola. Apa perasaan kita? Kita rasa marah kan? Sebab apa? Kita diperkecilkan. Kita rasa kita ni paling teruk sekali. Perasaan tu membuak-buak. Dan itulah yang dilakukan oleh Ka'ab. Dia menyebutkan kepada orang-orang Mekah ni, kalau macam ni lah kamu berperang, tak payah perang lah. Baik kamu mati lagi elok. Sebab apa? Buat malu je. Orang Mekah yang ramai ni, tentera yang kuat-kuat ni, yang bilangan tenteranya ramai, boleh kalah dengan tentera Nabi yang hanya berapa ratus sahaja. Dan mereka berperang ni seolah-olahnya macam satu peperangan yang tak adil lah bagi Nabi. Tapi Nabi boleh menang. Benda tu memalukan orang-orang Quraisy. Jadi, provokasi yang dilakukan oleh Ka'ab bin Ashraf ni menyebabkan orang-orang Mekah ni betul-betul rasa terguris. Okay? Dan betul-betul rasa marah dengan Nabi SAW. Berjayalah misi Ka'ab bin Al-Ashraf. Okey, baik. Tidak puas dengan tindakannya itu, Ka'ab mula menaburkan kata-kata keji terhadap kaum muslimin dan Rasulullah di Madinah. Disebabkan kebiadabannya sendiri yang secara tidak langsung mencabuli perjanjian perdamaian antara Bani Nadir bersama Nabi, Ka'ab akhirnya dihukum bunuh di tangan saudara sesuainya sendiri. Siapa yang bunuh dia? Keluarga susuan dia, iaitu Muhammad bin Maslamah.
Okey, Puan Anissa, saya rujuk buku ensiklopedia Perang Rasulullah. Kalau Puan ada, tengok pada muka surat yang ke-71. Okey. Jadinya dia ni dihukum bunuh oleh saudara susuannya. Siapa? Iaitu Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ni orang Madinah dan dia adalah saudara susuan dengan Ka'ab bin Al-Ashraf. Okey. Baik. Sekarang ni ibu-ibu tengok saya share kat sini lokasi istana Ka'ab ni. Masih lagi ada sampai hari ni. Ni ada orang Malaysia kat sini. Okey. Kejap saya tengok ada tak lokasi yang tak ada pula. Okey, tak ada lah, minta maaf tak dapat. Okey, ni antaralah kubu-kubu dia. Okey, kita tengok kubu-kubu dia menarik juga Sebabnya, okey, kalau ibu tengok situ, lokasi kota ini terletak di atas sebuah bukit kecil di tenggara Madinah. Kira-kira 3.8 daripada Masjid Quba. Panjang dan lebar ini masing-masing 33 meter. Manakala tingginya pula 4 meter. Tinggi tuan-tuan tinggi satu ketinggian 10 kaki ke 11 kaki tu kita kata 3 meter lah. 3 meter ni lebih kurang dalam 11 kaki. Okay, bayangkan kalau 33 meter. Berapa kaki tu? Ibu-ibu kira lah. Okay, luas lah ni, besar ni dia punya istana dia. Hari ni kalau kita pergi, kita boleh tengok besar istana dia. Kemudian ketinggian dia adalah 4 meter. Maksudnya rumah hampir 2 tingkat lah ketinggian. Menariknya ia dilengkapi dengan 8 menara kawalan kecil. 8 menara kawalan. Okay, sebab dia ni adalah orang yang berpengaruh. Dia ada pengawal-pengawal dia. Dan dia ada 10 bilik kecil. Kota ini dibina daripada batu pejal yang berukuran panjang 140, lebar 80 dan tebal 140. Dinding-dinding kota ini masih boleh dilihat sehingga sekarang. Okey, baik. Kita cerita pasal Ka'ab. Operasi ini sangat taktikal dan juga licik. Biarpun misinya besar, namun mereka yang menjalani operasi ini hanya 5 orang sahabat yang diketuai oleh Muhammad bin Maslamah. Bahkan ketiga-tiga mereka semuanya mereka sukarela memenggu tanggungjawab ini dan bukannya atas pilihan mahupun arahan Nabi SAW. Okey. Nabi tak arah pun, Nabi tak suruh pun, Nabi hanya tawarkan sahaja. Jadi mereka lah yang setuju. Siapa mereka ni? Pertama Muhammad bin Maslamah, kedua Abbad bin Bishr, ketiga Abu Nailah, keempat Al-Haris bin Aus dan yang kelima Abu Abs bin Jabar. Ada 5 orang yang dilibatkan di dalam peperangan ini. Okey, boleh Okey, misi operasi ini besar kerana hendak menghukum bunuh 7 tokoh pembesar Yahudi Madinah yang paling berpengaruh, kaya, jahat dan berbahaya daripada Bani Nadir, iaitu Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf ni nak kata kaya dia, kalau orang nak bawa harta dagangan masuk ke kota Madinah, sama ada ekspor ataupun import, dia mesti melalui Ka'ab bin Al-Ashraf. Mesti melalui Ka'ab. Itu antara lah. Dia mesti melalui Ka'ab. Okay? Dia tak boleh buat main masuk macam tu, tak boleh. Dia mesti melalui Ka'ab. Ini betul-betul berpengaruh lah. Oleh sebab sikapnya yang suka menghina Nabi dan Islam melalui syair-syairnya serta membuat provokasi terhadap musyrikin Mekah untuk memenangi Nabi semula, maka Nabi memutuskan operasi khas untuk membunuh Ka'ab yang menggugat kestabilan Madinah, melakukan kestabilan Madinah dan melakukan pencabulan ke atas perjanjian kesepakatan yang dipersetujui oleh sukunya daripada Bani Nadir bersama Nabi SAW. Okey. Baik, ini antara yang dilakukan oleh Ka'ab. Okey, ekoran kepakaran dan kelicikan Ibnu Maslamah menyusun strategi operasi ini telah berjalan seperti dirancang. Sehinggalah Ka'ab akhirnya mati dibunuh di tangan Muhammad bin Maslamah. Okey. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Macam mana Ka'ab ni dibunuh? Okey, ibu-ibu dengar Macam mana Ka'ab ni dibunuh? Iaitu Ka'ab ni dia kebetulan hari yang dia apa kita kata yang operasi ni dilakukan, waktu ni Ka'ab dia baru berkahwin. Kira malam pertama perkahwinan dia. Tapi malam tersebut dia bukan kahwin kali pertama, tapi kahwin tu dah berkali-kali lah. Cuma ini adalah perkahwinan yang keberapa tak tahu, tapi dia baru berkahwin pada malam tersebut.
Dan rumah Ka'ab ni dia ada pengawal, sangat ramai pengawal. Dan nak masuk ke rumah dia ni dia ada pintu, beberapa pintu. Okey, satu pintu ke satu pintu, satu pintu ke satu pintu. Kita boleh nampaklah. Jadinya Muhammad bin Maslamah ni bersama dengan sahabat-sahabat yang lain, yang kalau ibu-ibu tengok dekat muka surat muka surat 69 tu ada 5 orang kan. Jadinya yang adik-beradik dengan Ka'ab ni 2 orang. Seorang Muhammad bin Maslamah, satu lagi namanya Abu Nailah. Dua-dua ni adik-beradik Suswan. Jadinya mereka ni pergi jumpa Ka'ab. Okay, mereka pergi jumpa Ka'ab. Okay, saya baca dia punya riwayat hadis ni. Saya baca riwayat hadis ni. Iaitu Muhammad bin Maslamah ni dia pergi jumpa dengan Ka'ab. Ka'ab pun keluar. Okay, Ka'ab keluar. Sebab apa? Sebab Ka'ab tengok yang datang itu adalah adik-beradik susuan dia. Jadi dia tak ada satu pun perasaan curiga. Dia tak suspicious langsung dengan Muhammad bin Maslamah. Dia masih lagi bersangka baik. Tapi Muhammad bin Maslamah ni sahabat Nabi kan. Jadinya dia gunakan sebaik mungkin manfaat tersebut dengan memerangkap Ka'ab bin Al-Ashraf. Jadinya benda pertama yang dia buat bila dia jumpa dengan Ka'ab, dia kata apa? Kata Muhammad bin Maslamah, iaitu dia kata Muhammad ni tak gunalah. Ni helah tuan-tuan, helah. Waktu-waktu macam ni dibenarkan. Okey, bukan dia menghina Nabi, tapi dia terpaksa. So, tujuan dia adalah untuk membina kepercayaan Ka'ab kepada dia. Seolah-olahnya dia bukan lagi mukmin dah. Dia dah tak setuju untuk menjadi pengikut Nabi dah. Jadi dia burukkan Nabi lah. Dia kata apa? Muhammad ni tak guna, kata Ka'ab. Kata Muhammad bin Maslamah, sahabat Nabi ni. Muhammad tak gunalah. Adakah dia suruh kami ni minta sedekah? Dia betul-betul menyusahkan kami. Lalu kata Ka'ab apa? Dia kata, wallahi demi Allah, aku dah cakap dah dulu. Kamu jangan duduk dengan dia dan jangan menyokong dia. Okay? Lepas tu kata Muhammad bin Maslamah, dia kata, tapi apalah nak buat sebab kita ni dah terlanjur dah. Kami dah mengikuti dia dah. Jadinya kami tak tahu nak buat apa sahaja. Kemudian Ka'ab pun Muhammad bin Maslamah pun dia masukkan satu, kita kata apa, dia punya helah dia nak perangkap Ka'ab ni. Dia kata, boleh tak kalau kau pinjamkan kami iaitu 60 gantang gandum. Boleh tak kau pinjamkan kepada kami 60 gantang gandum? Sebab apa? Muhammad ni tak boleh bantu kami. Kami betul-betul susah sekarang. Pinjamkan kami 60 gantang gandum. Lalu Ka'ab kata apa? Boleh. Asalkan kalau kau mampu untuk gadaikan apa yang kau miliki. Ada gadaian lah. Punyalah kedekut Ka'ab ni, dia dah kaya raya. Orang nak minta bantuan pun nak kena gadai. Dia kata tak apa, kau kena gadaikan sesuatu. Lalu kata Muhammad bin Maslamah ni sahabat Nabi, apa yang perlu kami gadaikan? Harta apa yang kami nak gadaikan? Lalu kata Ka'ab, apa kata kalau kau gadaikan isteri dan anak-anak perempuan kamu? Waliyazbillah lah. Ini kata Ka'ab bin Al-Ashraf, kamu gadaikan isteri dan anak-anak perempuan kamu. Lalu Muhammad bin Maslamah ni dia punya licik, dia kata apa? Wahai Ka'ab, kalau kami nak gadaikan isteri dan anak-anak kami, mereka ni tak sekufu dengan kau sebab engkau adalah lelaki yang paling tampan dekat kota Madinah ni. Di rantau Arab ni kau yang paling tampan. Isteri kami, anak perempuan kami tak sekufu, tak layak. Kalau boleh kita gadaikan benda lain. Sebenarnya mereka tak nak lah kata tuan. Ni main isteri, main anak susah kan. Jadi dia gunakan helah macam tu. Lalu kata Ka'ab bin Al-Ashraf, kalau macam tu kau gadaikan anak-anak kamu. Sebab dia tahu Muhammad bin Maslamah ni bukan orang kaya. Harta bagi mereka ni adalah keluarga lah. Jadi dia kata gadaikan anak-anak kamu. Okay. Lalu kata Muhammad bin Maslamah, dia kata apa? Wahai Ka'ab, kalau kami gadaikan anak-anak kami, itu tak berbaloi dan itu mengaibkan kamu. Sebab apa? Kamu hanya berikan kami hanya 60 gantang sahaja. 60 gantang ni dalam kiraan Arab, dia hanya dalam 2 wasak. 2 wasak. 2 wasak ni kita kata tak banyak lah, sikit lah. Untuk gadaikan anak dengan pemberian daripada ni, dia kata tak berbaloi lah. Dia kata tak logik. Kamu sepatutnya dapat gadaian lebih besar lagi.
anak-anak kami ni tak ada nilai, tak setimpal nilai dengan pemberian daripada kamu. Okay. Jadi Ka'ab ni pun percaya. Dia pun percaya. Lalu dia kata, okeylah, kalau macam tu, kami ni, kata Muhammad bin Salamah, kami gadaikan senjata-senjata kami. Okay, kami gadaikan senjata-senjata kami. Lalu kata Ka'ab bin Al-Ashraf, okey, aku setuju. Okey. Kenapa dia buat helah ni ibu-ibu? Helah yang dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah ni tujuan dia satu je. Tujuan dia supaya dia boleh datang lagi selepas ini dengan membawa kawan-kawan. Okay, dia datang sebab sekarang ni Ka'ab bin Muhammad bin Maslamah datang seorang. Dia nak datang kali kedua ni adalah datang dengan kawan-kawan. Sebab apa? Dia nak bawa senjata-senjata ni kononnya lah sebagai lakonan dan ada peluang dia nak bunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Itu tujuan yang dilakukan oleh dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah. Okey. Lalu kedua, datanglah Abu Nailah. Abu Nailah ni kan satu geng dengan Muhammad bin Maslamah, sahabat Nabi ni, dan dia pun melakukan benda yang sama. Iaitu dia berjumpa lagi sekali dengan Ka'ab bin Al-Ashraf. Kata Abu Nailah ni, dia kata apa? Celakalah Muhammad ni. Ini saya baca dalam riwayat. Dia kata celakalah Muhammad ni. Aku nak sampaikan kau satu rahsia tentang Muhammad. Lalu kata Ka'ab, ni situasi yang berbeza. Dia bukan berjumpa dalam waktu yang sama, di situasi yang berbeza. Tapi malam tu Muhammad bin Maslamah jumpa dulu. Lepas mereka jumpa, barulah Abu Nailah jumpa. Ka'ab tak tahu mereka ni datang dalam satu kumpulan. Mereka tak tahu. Yang penting kenapa mereka buat macam ni, tujuan dia adalah untuk membina kepercayaan daripada Ka'ab. Supaya Ka'ab tu, ramai juga orang tak setuju dengan Muhammad ni. Dan ramai juga orang minta pertolongan aku. Dia mula rasa sesuatu yang dia ni hebat lah. Okay? Jadinya itu tujuan yang dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah. Lalu kata Abu Nailah ni, dia kata apa? Muhammad ni betul-betul tak gunalah. Sebab Muhammad, orang Arab telah memusuhi kami. Dan kami ni telah dipulaukan. Anak-anak kami, kehidupan kami, semuanya dalam keadaan penderitaan. Okay? Ini satu perkataan yang sengaja dilontarkan kepada Ka'ab bin Al-Ashraf. Okay, jadinya mereka pun berbual-bual lah di antara mereka tu. Sehinggalah Ka'ab bin Al-Ashraf setuju. Perbualan tu untuk Abu Nailah gadaikan senjata-senjata sama macam tadi Muhammad bin Maslamah. Okay, sama macam Muhammad bin Maslamah. Okey. Baik, saya pendekkan cerita ibu. Kita pun dah 6 suku dah. Jadinya apa yang berlaku pada malam tu juga, konon-kononnya Muhammad bin Maslamah datang, Abu Nailah pun datang dan dia bawa 3 kawan. Konon-kononnya datang dengan bawa senjata ni. Okay, dia bawa dengan senjata-senjata dia. Lalu waktu tu Ka'ab ni kata isteri baru dia kata jangan turunlah bang. Ini dah malam ni bang, saya rasa tak sedap hati ni. Tapi kata Ka'ab ni, dia kata tak, aku mesti berjumpa dengan adik-beradik aku ni. Dan merupakan satu keaiban lah. Aku ni orang kaya, orang berhajat pada aku dan aku tak tunaikan. Jadi dia turun, dia jumpa dengan Muhammad bin Maslamah, dia jumpa dengan Abu Nailah. Dia pun berjalan tuan-tuan dalam kota dia ni. Okay, dia jalan. Dan setiap kali dia jalan ni, Muhammad bin Maslamah, dia akan puji Ka'ab. Dia kata, Ka'ab, kau ni tampan lah. Wangian yang kau pakai ni, perfume ni wangi lah. Lalu dia pun peluk Ka'ab dan dia cium Ka'ab. Dia cium pada, kan kalau tuan-tuan tengok orang Arab ni, dia akan laga pipi dia kan, dia akan cium. Okay? Dan waktu tu, dia buat macam tu. Tujuan dia, satu, dia nak membuatkan Ka'ab ni percaya dengan dia. Dan yang kedua, dia nak cari peluang untuk membunuh Ka'ab daripada belakang. Okay? Jadi kali pertama dia buat benda yang sama. Kemudian dia bincang-bincang lagi, bincang, dia jalan sampai tengah jalan, kata Muhammad bin Maslamah, dia kata, kau ni betul lah tokoh yang paling dihormati lah, wangilah perfume kau. Dia peluk lagi tuan-tuan, dia peluk lagi. Dan kali kedua ni dia tengok peluang, tak ada lagi, tak dapat peluang lagi. Dia jalan lagi sekali, jalan, sampailah kali yang ketiga, dia ulangi benda yang sama. Dan ketika dia peluk Ka'ab bin Al-Ashraf ni, waktu itulah dia beri isyarat kepada sahabat-sahabat yang datang ni supaya tikam Ka'ab ni daripada belakang. Okay? Lalu waktu dia tikam ni, menjeritlah Ka'ab ni dan menjadikan kota Ka'ab ni bergegar lah. Sebab dengar waktu malam yang sunyi sepi ni, akhirnya dengar bunyi satu jeritan yang sangat kuat. Dan waktu itulah Ka'ab bin Al-Ashraf telah mati. Dan dipenggalnya kepala Ka'ab ni, lalu dibawa jumpa dengan Nabi SAW untuk tunjukkan kepada Nabi yang mana Ka'ab ini telah mati dibunuh oleh
Muhammad bin Maslamah dan juga 4 sahabat yang lain. Dan Nabi SAW telah memuji 5 orang sahabat ni sebab keberanian dia membunuh orang Yahudi ataupun musuh Allah dan musuh Rasul yang paling ditakuti dan paling berpengaruh lagi berbahaya di kota Madinah. Okay? Dan apa yang saya nak sampaikan di sini ibu-ibu, satu perkara je. Mungkin cerita ni dari sudut kita nampak macam seolah-olahnya Nabi membuat misi pembunuhan. Sebenarnya tidak. Kita kena faham mereka berada dalam konteks zaman perang. Okay? Kalau mereka tak bunuh musuh, musuh akan bunuh mereka. Jadi waktu itulah ia adalah merupakan satu perbuatan yang dibenarkan lah. Jangan waktu sekarang tak sesuai. Apa yang kita boleh faham iaitu Nabi punya misi dan objektif jelas, iaitu Nabi nak tutup serapat-rapatnya pintu yang membuka kepada perbalahan dan pertengkaran di kota Madinah. Sebab kalau Nabi tak diamkan Ka'ab bin Al-Ashraf, akan datang orang-orang yang lain yang akan mengganggu-gugat keharmonian daripada kota Madinah. Okay. Jadi sebab itulah semua peluang ni Nabi tutup. Dan kalau kita lah hari ni ibu-ibu, kita nampak ada orang yang mula mencaci Islam, menghina Islam, mengatakan benda yang buruk pada Islam, sebagai seorang pemimpin jangan dibiarkan. Segeralah ambil apa kita kata satu hukuman ataupun denda yang berat. Supaya apa? Supaya menjadi pengajaran kepada orang lain. Asbab Nabi telah membunuh Ka'ab bin Ashraf ni menyebabkan orang-orang Yahudi yang lain tak berani untuk memain-mainkan Nabi lah. Okay? Macam kita sendirilah. Kalau anak kita seorang cakap kan, dia boleh tengking-tengking kita, boleh jadi adik-beradik yang lain tengok, oh ayah ni boleh buat macam ni, ibu ni boleh buat macam ni. Tapi sebabkan satu hukuman tegas daripada ayah dan ibu, menyebabkan adik-beradik lain pun faham, ayah ni tak boleh buat main ni, mak pun tak boleh buat main ni. Macam itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Okey, baik, jadinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah sikit sebanyak untuk misi pada hari ini, iaitu pembunuhan Ka'ab bin Al-Ashraf dan juga perang As-Sawiq. Nanti insya-Allah tuan-tuan kita akan sambung lagi perang berikutnya, iaitu dalam perang bulan Rabiul Awal, dikenali sebagai perang Ghatafan. Okey, ada beberapa soalan ke tuan-tuan sebelum kita berakhir insya-Allah? Okey, baik, mungkinlah kita kata tak cerdiklah Ka'ab ni, tapi sebenarnya dia bukan tak cerdik, tapi liciknya Muhammad bin Maslamah, sebab Muhammad bin Maslamah berjaya mengatakan sesuatu sampai Ka'ab ni percaya. Sampai dia betul-betul percaya dengan Ka'ab, dengan Muhammad bin Maslamah dan Abu Nailah. Sebab apa? Benda pertama yang dia cakap, saya tak percaya Muhammad dah. Jadi, mungkin kalau Muhammad bin Maslamah datang seorang, mungkin Ka'ab kata apa? Dia seorang je tak puas hati. Tapi bila datangnya Abu Nailah cakap benda yang sama, itu menjadikan Ka'ab ni dia mula yakin. Okay? Dan dia bertindak dengan tidak waras lah. Okay? Dia, sebab dia percaya kan, apatah lagi ini adalah adik-beradik dia. Okay? Baik. Betul. Okay. Betul. Ustaz, perang Rasulullah ada berapa Ustaz? Ada 84 perang. 84. Okey. 84 perang. Okay? Sekarang yang Ustaz dah ceritakan yang berapa dah? 13. Ini adalah perang yang ke-13. Okay? Okey. Alright. Jadinya macam sekarang lah, kalau kita di Malaysia sekarang, yang baru ni kan, ada kes yang apa di pentas-pentas komedi kan, orang menghina Islam. Tengok bila ada satu hukuman berat yang dilakukan dan hukuman tu menjadi teladan kepada orang lain, kita tengok orang akan mula ambil cakna. Dia tak mudah-mudah. Oh, kita tak boleh buat main ni, sebab boleh jadi kadang-kadang dia ni try and error. Kalau ibu-ibu perasan, saya ingat saya tahun 2018 di Pulau Pinang ada satu hotel ke bangunan yang dia nyalakan lampu, dia bentuk macam cross, iaitu bentuk salib. Kalau ibu-ibu pernah tengok lah. Saya tak ingat hotel mana. Dia saja je, dia buat satu lampu tu kat hotel tu, memang dia buat, kalau tak daripada jauh macam bentuk salib. Bentuk salib. Sebenarnya, kita ada dua pandangan kat situ. Pandangan pertama, bayangkan dekat satu negara Islam, ada lambang sebesar-besar tu. Itu sebenarnya satu isyarat sebenarnya. Bukan isyarat kepada kita, tapi memberi isyarat kepada orang luar, sebenarnya kita dah bertapak dekat sini dah. Contohlah bayangkan tuan-tuan, ada musuh datang ke lokasi, dia angkat bendera dia.
Dan orang luar ni dia nampak oh kita dah mula dah ada geng dekat situ. Dia akan membawa serangan-serangan daripada luar. Yang kedua pula, bila dia buat macam tu, seolah-olahnya dia try and error. Kalau ada orang tegur, okey kita tak buat dah. Tapi kalau ada orang tak tegur, kita boleh majukan lagi. Kita next step kita punya perancangan kita. Macam itulah. Jadi Nabi SAW bijak, dia tak bagi ruang, dia tutup peluang. Jadi macam itu dengan kita. Bila ada orang mula bercakap ataupun mula memburukkan Islam secara terbuka, kena ada tindakan tegas supaya menunjukkan kita betul-betul ambil berat. Dan jangan sampai orang luar nampak apa? Nampak umat Islam ni dah tak peduli dah. Waktu tu hati-hati. Sebab akan banyaklah perancangan-perancangan dan kejahatan-kejahatan lah yang akan menyerang orang-orang Islam lah. Itu antara lah. Okay, itu antara lah. Sebab itu kalau kita tengok, kalau contohlah hiburan. Bila satu hiburan tu dibenarkan dekat satu negara, tengoklah lepas tu akan datang hiburan-hiburan yang berikutnya. Konsert ni. Sebab apa? Sebab dia tengok, kita boleh buat ni ada potensi ni. Jadi sebab itu kena ada tindakan-tindakan tegas. Jadi pengajaran dalam perang Ka'ab ni adalah untuk tunjukkan kepada kita Nabi dia sangat tegas dengan hal-hal maksiat ni lah. Nabi tak berikan ruang kepada musuh-musuh Nabi SAW. Betul, Puan Nuraini, dia dekat Penang. Ini satu provokasi sebenarnya. Okey. Baik, terima kasih kepada semua. Terima kasih. Okey, saya serahkan kepada Ustaz, silakan. saya ada soalan dekat call message Ustaz. Boleh tu baca because tempat saya azan masa ni. Saya tak nak cakap. Oh ya. Ada? Okay. Terima kasih. Okey, kisah orang Yahudi Bani Qad di Madinah. Halau Rasul ada dalam Al-Quran kan? Okey, ada. Bani Qainuqa ni. Yang itu yang saya baca tadi dalam surah Ali Imran. Kalau yang satu lagi tu iaitu di dalam surah sekejap. Saya kena check balik. Minta maaf Bonda Bonda Nixum. Surah Hasyar Ustaz. Ya betul, surah Al-Hasyar. Surah Al-Hasyar. Okey, betul. Itu namanya surah An-Nadir kan? Okey. Mana Bonda Nuraza tanya, saya tak perasan lah. Bonda Nuraza. Tak naik kat saya lah Bonda. Tak ada. Okey, surah Asyar. Tak ada Bonda, tak ada. Tak, Ada saya menjawab soalan Nixu. Okey, baik. Ingat soalan. Okey, baik. Terima kasih membantu menjawab surah Al-Hasyr. Okey, baik. Terima kasih kepada semua. Jadi saya serahkanlah kepada Ustaz, maaf nak tanya. Silakan. Mungkin kitab tu nak dapat kat mana? Sebab saya duduk kat Perak ni, kalau kedai buku kat sini ada, saya cari kat sini je lah. Okey, Puan boleh mesej saya kot, nanti saya bantu. Saya boleh postkan. Saya boleh postkan. Saya boleh postkan. Okey. Okey, baik. Nanti saya tanya Emil lah nombor telefon Ustaz. Boleh. Alright. Terima kasih Ustaz. Okey. Okey, saya tinggalkan nombor telefon saya lah. Nanti boleh hubung saya terus Alright. Okey, itu nombor saya Okey, baik, saya serahkan kepada Bonda Nurini. Silakan Bonda. Okey, Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Majlis kita berjalan lancar. Kita dibawa mengembara ke zaman perang As-Sawiq. Seterusnya perang Bani Sulaim, dan seterusnya kita diserahkan juga dengan Muhammad bin Maslamah. Moga syarahan Ustaz hari ini menambah ilmu pengetahuan kita tentang sirah Rasulullah ini dengan lebih jelas lagi. Dengan ini kita tangguhkan pengajian kita ini ke minggu depan insya-Allah. Mohon izin Ustaz untuk saya buat bahan kuliah-kuliah kita pada malam ni Ustaz. Okey, boleh silakan. Okey, pada pukul 8 malam kuliah maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Abdullah bin Tuda, Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada pukul 9 malam bersama Al-Fadilah Ustazah Humairah, Talaki Al-Quran. Pada pukul 9.15 malam kita ada kuliah Isyak bersama Al-Fadilah Ustazah Afzan binti Abdul Manaf dengan Fardu Ain. Dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz
Terima kasih kepada Jinai, terima kasih kepada semua jemaah. Mohon maaf anda ada sebarang kekurangan di dalam majlis ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu daripada kami sendiri. Bagi menutup majlis hari ini, saya mohon Ustaz bacakan doa dan Tadbir Kafarah dan surah Al-As. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin.